Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Izri. Okay, dalam Chit Chat Cikgu Izri, kita bincang tentang semua perkara. Tapi yang perkara pertama yang kalau boleh kita nak bincangkan adalah berkenaan dengan ketuhanan. Fokus kita hari ini masih lagi tentang pendidikan Islam. Okay, sekali lagi Assalamualaikum kawan-kawan luar sana. Okay, sebenarnya video ni dibuat untuk murid-murid tahun 6. Okay, pendidikan Islam tahun 6. Maklumlah kita masih dalam keadaan ber-PKP ni kan. Jadi pembelajaran dibuat di rumah. Hari ni hari Sabtu. Cikgu cuti. Memang cikgu cuti. Tapi yalah, kita gunakan masa yang ada untuk buat yang terbaiklah untuk semua orang. Okay, baik. Tajuk yang kita pilih hari ini, kita direct to the point. Tajuk yang kita pilih hari ini ialah berkenaan dengan satu tajuk selepas tajuk syirik yang kita bincangkan pada hari Khamis ke itu. Saya tak ingat hari apa kita bincangkan hari itu berkenaan dengan perkara syirik. Hari ini kita nak bincang pelajaran nombor 10. Itu pelajaran nombor 9. Pelajaran ke-10 kali ini ialah berkenaan dengan beriman dengan sam'iyat. Okey, kita dah belajar, kalau murid-murid di sekolah rendah tu dia dah belajar tentang sam'un, sama'. Allah bersifat dengan sifat maha mendengar. Okey. Ini tiba-tiba dia mesti tengok. Cikgu, apa pula cikgu dia tambah ya, tasydid, alif dengan ta? Bukan nak cerita benda yang sama. Sebab tu kena belajar. Jangan pergi mana-mana. Stay tune. Okey. Kalau yang rasa nak pergi buang air ke apa ke, silakan dulu. Kita berceloteh sekejap awal-awal ni sebelum kita start enjin betul-betul. Alright. Okay, now okay. Beriman dengan sam'iyat. Saya tahu tok-tok guru di luar sana, rakan-rakan yang alim, kalau tu boleh membantulah dan betulkan kalau ada kesilapan yang saya buat sepanjang session kongsi kita ni, chit chat ni. Chit chat. Saya lebih gunakan istilah chit chat sebab kita tak nak benda tu nampak formal sangat. Yalah, bila sebut belajar di rumah, benda pun tak formal lah kan. Okay. Cuma bila sebut tentang ilmu, ilmu perlu jalankan ataupun diamalkan dengan adab-adab tertentu. Jadi dalam adab menuntut ilmu ni pun saya nak berpesan lah kepada kalau ada anak murid saya di luar sana tu, kalau boleh yang anak-anak murid ni tolonglah. Kalau yang tak berbaju tu, pakailah baju ya. Sebab kita nak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kita nak cerita tentang keindahan Islam. Kita nak cerita tentang bagaimana untuk menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pelajaran hari ini masih lagi berkenaan dengan pelajaran Tauhid. Tauhid. Apa? Kita belajar Tauhid ni untuk apa? Untuk jalan menuju mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kenapa kena belajar tauhid? Supaya kita kenal betul-betul, kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Tuhan yang selayaknya disembah. Maksudnya kita tak boleh nak kosong je. Okey, siapa Tuhan? Allah. Okey. Kau percaya ke Tuhan? Percaya. Kan? Percayalah. Percaya macam mana? Akan susah. Takut nanti apabila kita ditanya oleh orang yang nak mengenali Islam, tapi kita tidak boleh. Pada ketika itu kita kurang mampu untuk menyampaikan, untuk memberikan sedikit gambaran berkenaan dengan Tuhan dan Islam. Okey. Inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah, yang diridai oleh Allah ialah Islam. Di sisi Allah ini agamanya adalah agama Islam. Okey, baik. Maksudnya
Kalau selain pada agama Islam macam mana cikgu? Selain pada agama Islam tak di sisi Allah. Maksudnya tidak di sisi Allah, tidak diridai oleh Allah. Allah tak terima. Kenapa? Dalam agama yang lain sudah tentu mereka ini menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita dah belajar dalam pelajaran syirik terlebih dahulu. Yang kita dah belajar dalam pelajaran syirik hari itu, syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, mengadakan, mempercayai adanya kuasa lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya dengan bomoh, dijumpa dengan bomoh, minta bantuan jin. Jin tu siapa? Jin tu makhluk. Syaitan tu makhluk. Maka kita percaya, kita yakin, kita minta pula bantuan dengan makhluk tadi, dan apabila berjaya, permintaan kita itu, hajat kita itu kabul lah katakan. Maka kita pula yakin bahawa tok bomoh ni mampu ni dah lain. Sedangkan yang mengizinkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam itulah. Saya tak mau ulas tentang tajuk yang sebelum ni. Boleh lihat tajuk yang telah kita bincangkan dalam perkara syirik, dan juga boleh rujuk muallim-muallim, guru-guru yang lain, asatizah yang ada di luar sana. Bahkan zaman sekarang ni banyak sos ataupun sumber-sumber daripada YouTube yang boleh kita lihat. Tapi ingat, baca, lihat YouTube boleh. Bacalah buku sebanyak mana pun. Lihatlah YouTube sebanyak mana pun. Tapi jangan lupa mencari guru. Kerana kita khawatir kita akan berguru dengan syaitan. Baik, untuk memulakan tajuk kita hari ini, kita nak menyanyi. Menyanyinya saya rasa bercakap macam lama, baru 7 minit bercakap begitulah ya. Apa yang penting isi tu ada. Okey, murid-murid di luar sana, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah buku teks darjah 6. Buku teks darjah 6. Buku teks darjah 6 ni, kalau saya tengok ke sini ni, maknanya saya ada satu lagi paparan di sini yang lebih besar sebab mata saya ada masalah sikit kalau nak tengok yang kecil-kecil ni. Okey. Baik. Buku teks darjah 6, seperti yang saya sebut, saya lebih suka menggunakan buku teks daripada Pendidikan Islam darjah 6 ini, kerana inilah kitab yang menjadi rujukan utama kita di sekolah. Kalau ada orang yang berkata kenapa tak gunakan kitab-kitab muktabar dan sebagainya, saya dah jawab. Saya kata bahawa guru-guru yang menyusun kitab buku teks ini, mereka telah merujuk kepada kitab-kitab muktabar, jadi tak ada persoalan. Mereka sangat disiplin dalam ilmu. Maka setelah mereka ambil daripada kitab-kitab muktabar ini, mereka ringkaskan, menjadikan ia dalam satu persembahan yang lebih menarik dalam di sekolah. Okey. Mana tahu satu hari nanti kita just hanya membawa tablet. Mungkin 20 tahun lagi murid-murid yang belajar di sekolah tak perlu lagi membawa buku teks, tapi bawa tablet, dibekalkan tablet setiap seorang, dan buku teks ini dapat dilihat dengan lebih interaktif, dengan lebih menarik. Baik. Okey, kita mulakan kita punya pelajaran berkenaan dengan sam'iyah. Okey, saya dah bagi cukup masa untuk murid-murid yang mana bangun tidur untuk menyiapkan diri, untuk siapa-siapa yang nak mendengar boleh selesakan diri. Okey, hampir 10 minit. Okey. Baik. Masuk ke 10 minit yang kedua. Kita mulakan bismillahirrahmanirrahim dengan lagu daripada saya ambil pinjam daripada sukatan Jaiz berkenaan dengan lagu tauhid, berkenaan dengan sam'iyah. Bolehlah, tapi dia ambil daripada, tak silap saya, kumpulan dinamik. Bolehlah nyanyi sekali kan, kita sumbangkan bunyi pagi-pagi ni. Okey. Kalau lagu asalnya ialah rasanya Antara Gadis. Antara Gadis.
perkara gaib yang hanya boleh didengari dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Erti sam'iyah perkara gaib yang hanya boleh didengari dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum beriman adalah wajib, hukum tidak beriman kafir. Hukum beriman adalah wajib, hukum tidak beriman kafir. Contoh sam'iyat pahala dosa syurga, neraka malaikat, jin alamku, mizan dan juga sirat. Contoh sam'iyah. Boleh. Saya suka kaedah berdasarkan ada unsur-unsur kecindanan dalam kita menyampaikan sesuatu. Kerana budak-budak ni kadang-kadang kalau kita tak ajak menyanyi, tak ajak bernasyid, mereka ni mulalah nak tidur kan dalam kelas. Ini kan dekat rumah, bantal ada dekat sebelah. Bantal kat sebelah. Saya punya bantal mana? Oh, tempat lain. Nasib baik. Kalau tidak dengan saya pun tidur kat sini. Okey, baik. Perkara-perkara sam'iyat tadi disebutkan dalam lagu. Okey, erti sam'iyat. Okey. Kemudian diberikan contoh hukum sam'iyat. Kemudian diberikan kesan tidak beriman. Kemudian disebutkan pula contoh-contoh perkara-perkara sam'iyat. Untuk apa? Sebagai asas. Yang kita belajar di sekolah rendah ni, yang murid-murid belajar di sekolah rendah ni adalah asas. Okey. Pembukaan kepada mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cukup. Kalau dengan kita kuat asasnya, kita kukuh asasnya, insya-Allah kita tak akan ke mana-mana. Sebelum tu saya minta maaf lah kalau dalam tempoh perkongsian ini dilaksanakan kan, kita buat perkongsian ni, tiba-tiba ada bunyi suara budak-budak tu, maklumlah. Inilah di rumah. Kalau di sekolah tu tak adalah bunyi orang menangis, tak adalah orang bunyi kena marah ke apa ke. Ini di rumah. Okay. Ini hakikat yang terpaksa kita terima dan kita sesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Okey, baik. Kita teruskan. Tadi disebutkan perkara-perkara sam'iyat, contoh-contohnya, iaitu ada disebutkan tentang contohnya malaikat, jin, neraka, syurga, mizan, padang mahsyar, hari kiamat dan sebagainya ni. Sebenarnya apakah sam'iyat? Contoh boleh bagi, kan? Kadang-kadang orang cerita contoh bukan main lagi. Contohnya begini. Tapi bila tanya, apakah benda tu? Entah. Teman pun tak pernah tengok lagi benda tu. Itu masalah ya. Okey, jadi ingat, dalam apa juga pembelajaran, tak kira lah apa juga subjek, perkara pertama sekali ialah tahu. Perkara pertama sekali ialah tahu. Kita kena tahu apakah benda tu. Okay. Kenal dulu. Kalau kata kita orang sebut tentang basikal. Okay. Basikal tu apa? Basikal tu orang ceritakan tentang ciri-cirinya. Kalau kita tak dapat nak terus tengok, kita mesti mengenal melalui ciri-cirinya. Okey, ciri-cirinya tadi. Okey, ciri-cirinya dah ada. Ataupun contoh-contoh tadi dah ada. Yang boleh kita simpulkan sebagai satu ciri-ciri. Cerita tentang neraka, tentang syurga, tentang hari kiamat, ya. Semua benda ni
tentang jin, tentang malaikat, apa yang kita bincangkan ini, ataupun yang kita nak apa orang panggil, yang disebutkan contoh tadi itu, merujuk kepada satu ciri yang akan membawa kepada maksud as-sam'iyah. Apakah dia ciri tersebut? Cirinya ialah semua benda yang disebutkan ni kita tak boleh tengok, kan? Kita tak boleh tengok, kan? Kalau kata satu lorat tu dia kata tak boleh nak jamah, tak boleh nak jamah. Ni kalau macam benda ni kita boleh tengok, betul? Kita boleh tengok. Benda-benda yang pejal macam ni kita boleh tengok ni. Ni apa ni? Ini tape, white tape untuk orang buat pipe. Okey, macam mana atas meja saya? Wallahualam. Okey, white tape ni, okey, kita boleh tengok, kita boleh jamah, kita boleh pegang, kan? Kita boleh rasa. Nak rasa dengan lidah pun boleh. Kalau orang sebut tentang white tape, kita boleh pergi beribu-ribu batu kalau kat tempat kita tu tak ada, untuk cari apa ini white tape. Tapi bila sebut tentang syurga, beribu-ribu batu kita pergi pun, sebut tentang neraka, berjuta-juta batu kita pergi pun, sebut tentang malaikah, setinggi-tinggi mana pun kita pergi, sebut tentang alam barzakh, sedalam-dalam mana pun kita pergi, kita belum tentu jumpanya, melainkan kita sampai pada masa. Tapi macam mana kita nak tahu? Inilah yang disebutkan sebagai sam'iyah, yang berasal pada perkataan dengar. Perkara sam'iyah ialah perkara yang kita dengar, sesuatu perkara yang wajib untuk kita. Tadi dia kata apa dalam lagu tadi? Hukumnya adalah wajib, betul? Perkara yang wajib kita imani, dan keimanan itu hanya datang melalui pendengaran kita, yang kita tak boleh nak tengok, yang tak boleh kita nak lihat, kita hanya boleh dengar. Dengar macam mana? Dengar jin tu panggil ke? Oi, dengar bunyi neraka ke? Dengar apa? Yang maksudkan dengar tu, kita hanya boleh tahu benda ini melalui penceritaan ataupun penyampaian daripada Al-Quran dan hadis. Kita tahu tentang syurga neraka daripada mana? Daripada Al-Quran dan hadis. Dan apabila benda itu datang pada Al-Quran dan hadis, maka benda itu tidak sama sekali palsu, maka ianya adalah benar. Di sinilah iman kita sebagai umat Islam akan diuji. Kita akan diuji. Kita kata kita percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, dalam rukun iman kita percaya semua. Tapi kita akan diuji. Diuji pertamanya oleh diri kita sendiri. Yang ada akal ini akan mula berfikir. Dan bagaimanakah untuk berfikir, menghentikan akal yang suka berfikir ini, ditambah pula dengan bisikan-bisikan syaitan yang selalu membisik di telinga kita ini, yang cucuk-cucuk ke hati kita ini supaya terpesong akidah kita, ialah melalui keyakinan kita bahawa apa yang datang daripada Al-Quran dan hadis itu adalah benar dan tidak ada yang palsu. Bila anda kata sumber itu benar, sumber itu adalah benar, jadi ada persoalan lain tak? Kalau kata orang persoalkan, betul ke cerita pasal neraka? Betul. Kenapa betul? Sebab disebutkan dalam Al-Quran. Sebab disebutkan dalam Al-Quran. Di sinilah Allah nak menguji keimanan manusia. Menguji keimanan manusia. Sebab tu kata susah nak masuk syurga. Nak masuk neraka anytime. Masuk neraka anytime. Tak percaya kepada benda ni terus. Tak percaya kepada benda-benda ini terus. Sebab itu jangan terpengaruh ataupun terperangkap dengan teori-teori kemodenan.
Ada orang yang kata zaman moden ni mana ada hantu. Cuba lihat balik. Kalau dia kata tidak ada hantu, hantu itu apa sebenarnya? Dalam masyarakat kita, kita panggil hantu. Kita panggil jembalang. Jembalang itu adalah jin. Kalau dia kata tidak ada, maksudnya dia menafikan tentang perkara yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran awal-awal lagi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah sebut, aku tak ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepada aku. Habis kalau Allah sebut pasal jin, maksudnya jin tu wujud lah. Dan syaitan itu, iblis itu adalah satu bangsa daripada bangsa jin. Jadi kalau kita kata begitu, tak wajar seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kata-kata sebegitu. Sebab itu orang Islam ini dia kena berhati-hati dalam berkata-kata. Okey, baik. Untuk apa orang panggil? Kita pergi muka surat yang berapa ni? Okay, kita fahami erti sam'iyah. Okay. Dalam buku teks Darjah 6 ni, dia nak memudahkan kita apabila dia mewarnakan tulisan tersebut dengan warna merah. Maksudnya bila dia warna dengan warna merah, dia nak suruh kita fokus dekat situ. Okey, di sini disebutkan sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Jin boleh gambar dengan akal. Kita describe je. Kita kata macam ni kot, macam ni kot. Ada orang kata jin kalau orang Melayu ni kata hantu galak. Cuma kita bayang galak panjang itu. Tak boleh nak digambarkan dengan akal yang sebenar. Macam mana alam dia sebenarnya. Tak boleh digambarkan. Okay. Cerita tentang malaikat. Kita tahu malaikat ni sifat-sifat dia. Tapi kita tak boleh nak gambarkan. Oh, yang ni malaikat. Kita tak boleh nak kata, yang ni macam ni malaikat. Tak boleh. Tak boleh nak kata, inilah malaikat. Tak boleh. Sama juga tentang syurga. Kita tak boleh nak gambar syurga. Kita tahu dalam syurga ni ada apa diceritakan dalam Al-Quran. Ada sungai yang mengalir di bawahnya. Kan? Kalau pohonan di syurga tu, ambil seorang penunggang kuda yang paling laju. Kan? Dengan kuda yang paling baik. Dia menunggang kuda dengan laju. Belum tak habis-habis lagi. Redupnya pohon tu, bayang tu tak habis. Maksudnya di syurga ni redup sangat. Macam mana kita nak tanam pohon di syurga? Ini bonus. Macam mana nak tanam pohon di syurga? Dengan ucapan apa? Ucapan yang mudah, zikir yang mudah. Iaitu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ya, betulkan saya kalau kawan-kawan kalau mana yang mendengar tu. Begitulah. Kata guru saya begitu. Baik. Apabila tidak boleh digambarkan dengan panca indera, maka ia hanya diketahui, kita tahu melalui apa? Macam tadi saya sebut, kita hanya mengetahuinya melalui Al-Quran serta hadis. Dua sumber ini sahaja yang boleh kita pakai, yang kita boleh pegang sepenuhnya berkenaan dengan perkara-perkara ghaibiyah. Jangan kata tiba-tiba ada saya dengar Pak Meon cakap ni. Pak Meon cerita tentang malaikat. Malaikat ni dia pernah jumpa dengan malaikat. Tu dia Pak Meon. Kita kata dahsyat pun Pak Meon boleh jumpa dengan malaikat. Macam mana Pak malaikat? Jadi kita ambilkan ucapan Pak Meon itu sebagai sumber. Tak boleh. Sebab Pak Meon adalah makhluk
yang boleh diragui. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu. Wahyu kalamullah. Firman Allah. Semua yang keluar itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau tak percaya dengan Al-Quran, maka tak percaya Allah. Itu saja. Kalau tak percaya dengan hadis, in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan itu oleh Nabi itu adalah berdasarkan panduan-panduan wahyu. Allah tak biar Nabi cakap lebih kurang, ikut suka hati dah. Jadi, oleh sebab itu, hanya dua sumber ini sahaja yang diguna pakai dalam menceritakan berkenaan dengan perkara-perkara ghaibiyah. Habis itu kami tengok kitab-kitab yang lain. Ada ulama ni cerita. Memanglah ulama tu tulis berkenaan dengan hari akhirat. Ulama itu menceritakan tentang hari kiamat. Bagaimana? Menceritakan berkenaan dengan jin. Berkenaan dengan malaikat. Tapi dia menceritakan apa yang dia dapat daripada Al-Quran dengan hadis. Dia tak cerita yang datang daripada dia sendiri. Kalau dicerita datang pada diri dia sendiri, boleh dipersoalkan kebenaran. Kerana apa? Kullu ibn Adam khata'un. Setiap anak Adam itu tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Kita bukan Nabi yang terpelihara daripada melakukan dosa. Yang ada Allah untuk tegur direct. Kita diberikan panduan. Siapa yang ada? Alim ulama yang berada di keliling kita ini yang akan memberi panduan kepada kita. Ingat ya. Sebab itu kalau kita nak ada sedikit hubung kait gabung jalin dengan tajuk yang terdahulu, tips kalau kita nak berubat. Tajuk ni berat sikit. Orang akan kata, ini budak darjah 6 ni. Orang akan kata, ni budak darjah 6 ni. Kenapa berat sangat? Sebab duduk kat rumah kan. Rasa tak lepas tu ulang 2-3 kali kan. Begitulah. Baik. Jadi cukup. Bila tanya berkenaan dengan sam'iyat ni perkara-perkara yang tak tercapai di akal, yang tak boleh kita nak lihat, kita tak boleh nak rasa dengan panca indera, yang hanya sumber itu datang daripada Al-Quran dengan As-Sunnah. Jelas. Hukum beriman, hukum mempercayainya ialah wajib. Kita wajib meyakini perkara-perkara sam'iyat. Walaupun kita hanya dengar daripada Al-Quran. Kita dengar berkenaan Al-Quran. Qari itu baca, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah. Cerita tentang jin. Maksudnya Allah ciptakan jin. Kita tak boleh tak percaya. Seterusnya, wajib beriman tu macam mana? Dengan menjadikan keimanan kepadanya sebagai asas. Sebagai asas membentuk diri menjadi seorang Muslim yang dikasihi dan diredai Allah. Di sini kita tengok hikmah. Dalam beberapa baris ini saja, kita boleh pergi secara menyeluruh berkenaan dengan sam'iyat. Nak ceritakan kenapa Allah sembunyikan benda-benda ni. Kerana dia sebagai dia menjadi satu hikmah kepada kita. Ada hikmahnya Allah sembunyikan. Allah sembunyikan berkenaan dengan dosa pahala. Allah sembunyikan pahala tu. Apa hikmah Allah sembunyikan pahala? Supaya kita ni sentiasa susah hati, cukup tak cukup pahala kita.
Kalau orang tu katalah pahala tu boleh nampak. Pahala tu boleh nampak macam RM1. Orang tu tak diuji. Dia tahu dah memang pahala tu benda yang menarik. Duit. Ada orang memilih pasal duit. Tak ada orang memilih pasal. Tak payahlah ambil lah. Jutawan kata, alah setakat RM1 bagi kat orang lain. Kalau orang bagi RM1 baris dah. Berbaris. Maksudnya dia tak memilih berkenaan dengan duit. Pahala tak boleh digambarkan dibandingkan dengan RM1. Berapa nilainya? Satu nilai pahala tu entah berapa. Kalau dikira dengan nilai yang wang, berbilion, trilion, belum tentu. Kita tak tahu. Hikmah Allah sembunyikannya supaya kita ini menjadi hamba yang sentiasa berusaha melakukan amal kebaikan. Hikmah Allah sembunyikan dosa pula apa? Allah sembunyikan, tak nampak dosa. Saya rasa kalau Allah tak sembunyikan benda tu, ramai yang mati awal sakit jantung. Terkejut. Macam mana nak cuci dosa? Susah hati. Dalam keadaan kita tak nampak pahala, kita tak nampak dosa, pun Allah tenangkan kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah kata sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Sebenarnya Allah nak suruh kita semua ni masuk syurga, kekal beriman dengan Allah. Sebab itu dosa yang tak terampun apabila menyentuhkan Allah. Okey, baik. Dari mana sumber bila kata betul ke kena percaya dengan perkara wajib? Katanya ialah wajib. Habis tu dari mana kata yang wajib tu? Daripada sini ni, daripada surah Al-Baqarah. Saya punya kerja tak nampak rupanya. Macam mana kita nak setting kerja sekejap ya. Tak apalah, tengoklah. Okey. Allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Dalam surah Al-Baqarah. Okey. Di sini menjadi sumber kepada, maksudnya orang-orang beriman ini beriman kepada perkara-perkara ghaib. Jadi siapa yang tak mau percaya kepada perkara ghaib, maka dia tidak beriman. Okey. Contoh perkara-perkara sam'iyah atau ghaibiyah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama berkenaan yang di sini. Murid-murid. Kenapa dia banyak benda tapi dibubuh sikit? Kenapa dibubuh sikit? Supaya yang sikit ini dapat kita hadam, dapat kita faham, dapat kita ingat. Okay, baik. Ada beberapa perkara. Yang pertama sekali di sini disebutkan bahawa alam barzakh itu adalah merupakan perkara sam'iyah. Alam barzakh adalah merupakan perkara sam'iyah. Okey. Alam barzakh tu apa? Alam barzakh tu apa? Satu tempat di negara Arab, cikgu. Siapa jawab macam tu? Bukan. Walaupun dia bunyi macam bunyi-bunyi belah Arab, tapi bukan dekat Arab. Alam barzakh ni satu alam yang bukan duduk kat alam dunia. Dia satu masuk dekat di alam yang lain, iaitu alam. Siapa nak pergi? Soalan saya, siapa nak pergi alam barzakh? Siapa nak pergi alam barzakh? Ada tiket percuma ke alam barzakh? Percuma. Kenapa saya kata percuma? Semua orang yang hidup di atas dunia ini semua akan sampai ke alam ini, iaitu alam kubur.
Alam kubur yang dihadapi oleh semua manusia. Kullu za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan menemui mati. Okey. Alam barzakh ini adalah merupakan satu stesen transit ataupun tempat duduk sementara sebelum kita dibangunkan di hari kiamat kelak. Hari yang akhir nanti, hari akhirat nanti, hari kiamat tu nanti kita akan dibangunkan balik. Seluruh manusia daripada Nabi Adam sehinggalah manusia yang terakhir hidup di atas muka bumi ini, dia akan dibangunkan kembali. Bukan setakat manusia, makhluk yang lain pun bangun. Jadi masalahnya apa? Masalahnya ialah alam barzakh ini kamu boleh tengok? Tak boleh. Kamu boleh lihat? Tak boleh. Semasa hidup boleh? Tak boleh. Habis tu, siapa yang tengok? Orang mati je kot. Cubalah kita pergi tanya orang mati. Adakah orang mati boleh bercakap? Kalau orang mati tu boleh bercakap, dia bukan mati. Orang yang mati, dia tak ada nyawa, dia tak ada apa-apa langsung. Bercakap tak boleh, semua tak boleh. Maksudnya hubungannya dengan dunia telah terputus. Barulah kita akan masuk ke dalam alam ini. Ada soalan kepada anak-anak yang cerdik. Saya teringat, cikgu-cikgu, macam mana orang yang mati dekat laut cikgu? Yang mati dekat laut, macam mana keadaannya? Orang dekat atas dunia, dekat bumi ni, dekat bumi pula, semua duduk kat bumi kan. Yang duduk atas darat ni, kita boleh korek kubur, tanam dia je kot. Habis tu yang dekat laut macam mana? Yang masuk yang hilang dekat angkasa lepas macam mana je? Jawapannya ialah, alam barzakh ini akan dihadapi oleh semua orang, tak kira dia ditanam ke ataupun tidak. Asalkan dia telah mati, maka dia akan berpindah daripada satu alam dunia kepada alam kubur. Alam barzakh. Dia terkubur di mana? Itu rezeki yang takdir yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita masa tu nanti. Bila, dekat mana, itu kita tak tahu. Tapi alam ini adalah alam yang wajib kita imani adanya dia. Kerana apa? Kerana dalam alam ini nanti akan ada pula ujian dia. Ada ujian pula cikgu. Iyalah, ada ujian lah. Habis, ingat senang-senang nak masuk syurga. Awak yang bercakap ni pun terketul-ketul, berpeluh-peluh dah ni. Iyalah. Sebab yang bercakap belum tentunya dia akan confirm masuk. Yang bercakap kadang-kadang lebih banyak salahnya daripada yang mendengar. Sebab itu Nabi sebut, kalau siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik, ataupun senyap, keep quiet, silent, begitu. Okey, jadi alam barzakh ini adalah satu contoh yang pertama perkara sam'iyah. Boleh dengar ataupun daripada Al-Quran, hadis saja. Cerita tentang alam barzakh. Dalam alam barzakh nanti akan ada malaikat apa? Munkar nakir ke Raqiib Atid. Deng 10 malaikat cepat. Akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir yang akan bertanya soalan-soalan di dalam kubur. Siapa yang hidupnya atas dunia penuh dengan amalan, hidupnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia mati dalam keadaan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapat keamanan di dalam kubur. Siapa yang tinggal semayang, yang tak mau belajar, siapa yang mengedepikan agama, maka
tak mustahil kalau di dalam kubur nanti akan disiksa. Sebab itu diceritakan dengan ancaman-ancaman di dalam kubur nanti. Bagaimana ada orang yang akan disempitkan kuburnya. Yang itu kita cerita tentang khusus berkenaan dengan kubur sahaja. Hari ini kita nak pergi kepada orang kata apa? Pengenalan. Atas je. Okey, dengar tak ni? Saya tengok dekat meter suara ni duk merah-merah, maksudnya benda tu sampai dengar. Okey, baik. Seterusnya, padang mahsyar. Padang mahsyar. Padang mahsyar ini pun salah satu contoh daripada perkara-perkara ghaibiyat yang wajib kita percaya sama ayat. Padang mahsyar. Macam mana padang mahsyar? Macam padang robok ke? Kalau orang taping macam padang Esplanade ke? Padang mahsyar ini satu padang yang Allah bentangkan untuk manusia ini. Semua manusia kumpul dah tu. Agak-agak besar mana? Bayangkan Kuala Lumpur. Ratakan Kuala Lumpur, semua orang Malaysia turun kat Kuala Lumpur, agak-agak cukup. Belum tentu lagi. Jadi besar mana kita tak tahu, Allah alam. Jadi padang mahsyar ini diceritakan bahawa padang mahsyar ini ialah tempat berkumpulnya semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur. Semua makhluk akan dihidupkan semula dan berkumpul di sini untuk menerima pengadilan atas perbuatan mereka di dunia, sama ada yang baik atau yang buruk. Kita akan diadili di sini masa dekat padang mahsyar ni. Akan dipanggil seorang. Berapa hari tu? Saya tak berapa ingat, tapi di seingat-ingat saya hampir berapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi ingat? Tak apa. Tak ingatlah jawabnya, senang. Kan kita sebut kamu pegang, benda tu jadi sesat. Jadi masing-masing cari berapa lama untuk seorang itu dihitungkan. Memang ada sumbernya. Berapa lama setiap kita akan diperhitungkan di hari akhirat nanti. Itu soalan kuis cepu mas. Carilah semua. Termasuklah saya sendiri kena pergi cari. Okey, baik. Baru je ingat. Itu kata manusia. Dalam ingat tiba-tiba tak ingat. Tak apalah, biarkan. Okey. Jadi di padang mahsyar ini keadaannya sangat dahsyat. Kita dibangunkan nanti bukan dalam keadaan kamu pakai baju Nike ke Adidas ke. Bayangkan kita hari terakhir kita di atas dunia, kita pakai apa? Hari terakhir di atas dunia kita pakai kain kapan. Kita pakai kain kapan bagi siapa yang dikuburkan di darat ni. Yang hilang tu special case. Lama-lama kain tu sifat dia macam mana? Reput, hilang. Bila dah reput, tak ada apa-apa. Maka kita akan dibangunkan nanti dalam keadaan telanjang bogil. Diceritakan kita akan dibangunkan dalam keadaan telanjang bogil. Nelopa duduk sebelah ni. Nelopa. Sekarang isu Nelopa kan. Bukan isu lah. Sekarang tengah hot tentang Nelopa. Nelopa dengan PU. PU apa lah. Yang penting bukan PU Izri lah. Kan, PU lain. Okey. Sebut tentang nama Nelopa lupa. Okey. Baik. Ni. Apa tadi? Nelopa duduk sebelah. Kamu tak pakai baju, Nelopa pun tak pakai baju. Tak tengok dah. Tak tengok. Kenapa kita tak tengok? Kenapa kita tak tengok? Kerana masing-masing dalam keadaan takut untuk berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bagaimanakah nantinya
Bila berhadapan dengannya, bagaimana nanti kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allahu Akbar. Dan perkara ini boleh jamah ke? Boleh pegang ke? Tak boleh. Boleh peluk ke? Tak boleh. Kita hanya dengar. Dengar daripada mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Cerita berkenaan dengan hari kiamat nanti. Baik. Maka, apa kesan bila kita beriman? Bayangkan, dalam orang yang beriman apabila mendengar cerita berkenaan dengan keadaannya begini. Bila dia benar-benar beriman, inilah mereka yang Allah nak angkat masuk syurga. Bila dia benar-benar beriman, maka dia takut untuk melakukan kesalahan. Baik. Seterusnya, perkara contoh yang lain yang boleh diambil daripada perkara sam'iyat ialah mizan. Mizan. Kawan saya ada seorang nama Mizan. Assalamualaikum Mizan. Apa khabar? Lama tak dengar cerita. Mizan. Mizan, apa pula mizan ni? Mizan ialah apa? Neraca. Tapi kalau sebut dekat awak, golongan-golongan orang kata apa, yang baru-baru ni, PUBG generation. PUBG generation ni sebut neraca pun belum tentu faham. Betul ke? Tahu tak neraca tu apa? InsyaAllah bagus. Oh, tahu. Ingat tahu main PUBG je. Okey. Tak tidur malam tadi ya, main PUBG. Macam-macam lah. Baik. Neraca ni ialah timbangan amalan yang akan dilakukan oleh semua manusia, yang akan dilalui oleh semua manusia. Maksudnya, udah cerita tentang mizan, timbang. Ada pula orang buat gambaran, kata neraca ni bentuk macam ni nanti dekat akhirat. Neraca ni bentuk macam ni. Boleh percaya ke? Dia pernah tengok? Tak pernah tengok. Timbangan macam mana timbangan di akhirat kelak tu nanti kita tak tahu. Yang cuma kita tahu timbangan ini adalah mengimbangi dua berat. Satu berat amalan baik, satu berat amalan buruk. Itulah mizan. Macam mana bentuk dia, apa ni, digital ke apa ke, kita tak tahu. Allah alam. Kamu tanya saya pun saya tak tahu. Kamu tanya orang lain kot tahu. Tapi orang tak tahu, tak boleh nak cerita. Siapa yang kata bentuk dia mesti macam ni? Jauh-jauhkanlah diri apabila dengar orang tu bentuk dia memang macam ni. Dia boleh cerita tentang gambar, tapi dia tak boleh nak lukis. Bentuk dia macam ni, tak boleh. Gambaran mungkin diceritakan, tapi tak boleh nak cakap exactly like this. Tak boleh. Sebab itu dia duduk dalam perkara-perkara sam'iyat. Anda faham kenapa dia jadi perkara sam'iyat? Jadi kalau kita rasa tak percaya, betul ke? Kalau macam tu, kita kena semak balik kita punya iman. Sebab apa kita wajib percaya? Maksudnya bila kita kata maksudnya kita, kepercayaan kita kepada kitab pun sudah sebab apa? Sumbernya adalah daripada Al-Quran dengan As-Sunnah. Okey, baik. Kemudian perkara yang seterusnya, contoh yang lain ialah sirat. Hari-hari kita baca 5 kali sehari. Betul tak? 5 kali sehari sebanyak 17 kali, tak silap. Okay. Kita baca sirat. Dekat mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kat mana? Siratal ladzina. Tapi adakah sirat tu yang kita masukkan? Okay, sirat yang sirat ni jalan ataupun titian. Titian sirat. Titian sirat. Titian sirat ni macam mana? Okey, dia ikut orang. Titian sirat ni dikhabarkan diceritakan oleh orang-orang alim
Selalu kita dengar orang sebut para ulama kan. Tapi saya tengok kamu ni bila sebut ulama berkerut. Macam tiba-tiba dengar orang Arab cakap ulama tu dalam bahasa Arab. Orang-orang alim ni dalam bahasa Melayu. Jadi saya guna bahasa Melayu je lah. Orang-orang alim. Orang alim cerita dekat kita. Orang alim cerita, dia kata berdasarkan kepada sumber-sumber hukum. Sumber-sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Sirat ini satu titian yang ikut orang yang melaluinya. Dan dia bukan duduk atas ais. Dia merentasi neraka Jahannam yang akan dilalui oleh setiap orang, termasuklah saya dan awak. Siapa yang dapat melintasi dia? Yang dapat melintasi titian ini hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang nama iman pun belum tentu lagi boleh melepasinya, melainkan dia benar-benar beriman dan bertakwa. Hatta dia nama takwa sekalipun. Kawan saya ada nama takwa. Hatta dia nama takwa sekalipun, belum tentu dia dapat melepasi, melainkan dia beriman dan bertakwa. Wa imma nama mukhlis, ikhlas, hidupnya ikhlas ya sentiasa, belum tentu, melainkan dia benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Siapa yang berlepas, dia akan masuk syurga. Siapa yang tak lepas, dia akan terjun ke dalam neraka. Bila titian sirat ni? Titian sirat ni sebelum masuk syurga. Maknanya dah habis dah semua bicara apa semua. Jalan. Okey. Silakan kalau orang itu beriman, orang itu orang-orang yang baik, orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sombong. Ada orang baik tapi wal-iazubillah dia sombong. Sombong dengan siapa? Sombong dengan orang yang tak baik. Ada yang menghina, mencemuh, tapi tak pernah pun nak ajak orang yang dia cemuh tak semayang ini untuk pergi semayang. Tak boleh. Sebab itu kita kata hidup ni Allah jadikan kita dita'arufu untuk saling berkenal-kenalan. Untuk apa? Untuk sama-sama masuk. Allah tak mau seorang-seorang yang hamba diri yang seorang nak pergi syurga, tak boleh. Allah suruh. Sebab itu ada tanggungjawab dakwah. Kalau dah tak boleh nak ajak, tak boleh nak ajak, cukup, jangan kata. Saya cukup sedih sebab ada di kalangan kita ni, masyarakat kita ni, yang akan kata tu tak boleh sembahyang. Tak apalah, kecebut sekali, tu dia orang tu tak boleh sembahyang. Mungkin nak bagi tahu ke orang, kata nanti ajak lah. Masalahnya hari-hari dia sebut dia ni tak sembahyang, dia ni tak sembahyang. Takut nanti satu hari Allah kata kamu ni sombong benar, sebut orang tak sembahyang tapi tak pernah ajak orang untuk pergi sembahyang. Mungkin kita tak mampu berkata-kata, tapi ada macam-macam cara. Saya berpesan untuk diri saya dan juga semua orang, bukan untuk orang lain, bukan nak kata ke orang lain. Sebab kita sendiri pun kadang-kadang mulut kita terlepas. Mulut kita terlepas. Dah banyak lah, dah banyak. Cuba kita muhasabah balik diri kita. Kita muhasabah balik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Hisab. Memang banyak kita buat salah. Mudah-mudahan kita tak tergolong dengan golongan yang sombong ni. Sebab apa? Kalau kita tergolong dengan golongan yang sombong, kita dah termasuk dalam golongan-golongan syaitan, iblis. Iblis dicampakkan ke dalam neraka kerana sombong. Maka bagaimana kita nak lalu titian sirat tu nanti? Titian sirat yang digambarkan untuk orang yang tidak beriman akan melalui satu titian yang kecil, dia tu sekecil rambut yang dibelah 7. Rambut kita ni, ni janggut ni cukup dah, ni janggut ni ambil belah 7. Agak-agak besar mana. Yang rambut tu pun kita tak berapa nampak dah. Dibelah 7. Allahu Akbar. Ada nak tahan.
tak tahan ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Gitulah. Mudah-mudahan hari ini minta ampun, esok buat lagi. Mintalah ampun selalu sehingga diri kita benar-benar istiqamah. Baik. Susah tuan-tuan, susah. Anak-anak murid sekalian, kita nak bentuk diri kita. Okey, baik. Ini dah macam kuliah orang tua. Tak apalah, kita buat 2 dalam 1. Anak murid dapat, kawan-kawan pun dah dapat. Kadang-kadang siapa yang ada lebih ilmu tu, kongsilah dengan ni, dengan anak-anak murid teman ni, ya. Okey, baik. Dan perkara yang lain ialah syurga. Syurga ni selalu cerita sangat. Neraka. Ini pun perkara sam'iyat, perkara ghaibiyat, benda yang tak nampak, benda yang kita boleh dengar je daripada Al-Quran dengan As-Sunnah. Nabi cerita berkenaan dengan syurga. Allah ceritakan, Allah janjikan tentang berita gembira untuk orang-orang beriman berkenaan dengan syurga. Tapi nampak? Tak nampak. Kita cuba gambarkan. Ada orang yang pandai melukis gambaran syurga. Bila ditanya kepada orang yang alim ni, macam ni ke syurga? Ciri-cirinya ada, tapi bukan begini. Habis macam mana? Tak tergambar. Allahu Akbar. Tak tergambar tuan-tuan. Tak tergambar anak-anak sekalian. Anak-anak murid sekalian. Tak tergambar syurga tu macam mana. Cerita tentang neraka. Innal munafiqin fi darki asfali minan nar. Orang-orang munafik duduk dekat neraka paling bawah. Kan? Sebut pasal neraka. Neraka macam mana pula? Neraka ni ada api. Digambarkan kepanasannya tu, diceritakan tentang kepanasan api neraka. 70 kali kepanasan api dunia. Dia tak ambil api dunia. Bukanlah dibandingkan dengan api dunia yang biasa. Ni paling panas lah. Paling panas. Cuba ambil ke api dunia paling panas. Darab 70. Agak-agak. Matahari yang ada berapa juta batu daripada kita ni pun duduk kat luar. Panas ke tak? Panas. Bayangkan bagaimana panasnya neraka. Ada dalam kitab-kitab. Ikutlah pengajian-pengajian kat masjid. Dengar-dengar kat YouTube. Kalau tak faham, kena cari tuk guru. Cerita berkenaan dengan neraka ni, sampaikan suara neraka tu sendiri menakutkan. InsyaAllah kita kena cerita ni. Ikutlah cerita. Saya dah lupa lagi lah nama ustaz tu. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah, cari dekat ni ustaz-ustaz yang cerita berkenaan dengan ni Ustaz Ahmad Dasuki. Ustaz Ahmad Dasuki ceritakan tentang syurga neraka. Dia cerita gambaran-gambaran siksaan di akhirat. Ikutilah. Mudah-mudahan jiwa kita ini perlu sentiasa dibasahi dengan zikir. Zikir bukan sekadar zikir subhanallah alhamdulillah, bacaan Al-Quran. Tapi ilmu ini adalah sebuah zikir kepada diri kita berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu neraka. Tak dapat digambarkan neraka tu macam mana. Boleh kan? Ini neraka. Lukislah neraka. Seorang art designer, dia lukis gambaran neraka. Di Thailand ada satu muzium pula dia buat. Macam mana muzium siksaan-siksaan di neraka. Katanya. Tapi tak boleh digambarkan. Hanya boleh diceritakan. Boleh diceritakan. Dalam neraka nanti orang yang tak sembahyang ditunjukkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj akan menghentakkan kepalanya dengan batu berkali-kali. Pecah, hancur. Kita boleh gambar sahaja. Bayangkan dalam keadaan di neraka yang sangat terseksa, kemudian kepala pula duk seksa lagi. Macam mana keadaan? Benda-benda inilah selalu perlu diingatkan kepada diri kita. Kalau saya lupa, kawan ingatkan. Kalau kamu lupa, orang ingatkan. Begitu. Jadi untuk apa perkara sama'iyat ini kita belajar? Supaya kita dapat melihat kesan beriman
kita dapat melihat kesannya pada diri kita. Kita belajar tentang sesuatu ni, kita nak tahu kesan dia macam mana. Kesannya ialah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Kalau belajar bukan nak jadi orang bertakwa, nak jadi orang yang lebih ni, tak payah belajar. Tapi sebab kita belajar ni kenapa? Sebab kita nak menjadi orang yang bertakwa. Orang yang Allah pandang, orang yang Allah redha. Barulah betul-betul solid. Bila kita percaya dengan semua benda ni, baru betul-betul solid iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, yang kedua, kesannya ialah menjadikan apa tu? Redha Allah. Mata saya ni ada masalah sikit. Sebagai matlamat hidup. Menjadikan redha Allah itu sebagai matlamat hidup. Ialah macam tadi kita cerita berkenaan syurga, neraka, padang mahsyar. Itu pun kita dah Allah, ya Allah redhakanlah aku, ya Allah redha aku. Satu kisah yang agak masyhur apabila berkenaan dengan Rabi'atul Adawiyah. Dia tanya kat sahabat dia, kamu ni buat ni kenapa nak syurga? Kamu buat ni kenapa? Kamu buat amal baik ni kenapa? Nak syurga. Kamu buat amal baik ni kenapa? Nak syurga. Habis dia tanya, kalau tak ada syurga, kamu beriman tak dengan Allah? Sangat. Maksudnya apa? Syurga itu hanya janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang beriman. Tapi kita buat semua benda ni bukan sebab syurga. Syurga itu adalah terjemahan daripada keredaan Allah. Allah redha, maka Allah berilah syurga kepada kita. Itu janji Allah. Tapi yang kita nak cari keredaan siapa? Keredaan Allah. Yang kita nak cari adalah keredaan Allah, bukan keredaan manusia, bukan keredaan yang lain. Habis cikgu kata kena cari redha ibu bapa, kena cari redha cikgu. Itu pun bukan mak bapak pandai-pandai suruh cari redha dia. Allah yang suruh, Nabi yang suruh. Bukan pandai-pandai. Kena hormat pada orang cikgu-cikgu. Kenapa? Diajarkan dalam agama kita begitu. Nabi ajarkan begitu. Kena hormat kepada guru. Hormat ibu bapa, hormat guru, hormat orang yang lebih tua. Sebab itu ada hadis man la yarham la yurham, yang kamu belajar tu. Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Siapa yang suruh? Allah. Kalau Allah tak suruh, tak buat lah. Tak, bukan pandai-pandai. Bukan kamu kata pandai-pandai je suruh apa ni, suruh hormat mak ayah. Tak, bukan. Itu semua Allah yang suruh, Nabi yang ajar. Kan? Kadang-kadang kita ni terlalu advance dalam berfikir sehingga kan begitu. Minta simpang lah, cerdik macam tu kan. Seterusnya, mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Itu tujuannya kita beriman dengan perkara-perkara ni, perkara-perkara sam'iyat ni, perkara-perkara ghaibiyat ni. Kita tahu dah apa ni kesan kalau kita berdamping dengan jin macam mana. Boleh mengganggu gugat kita punya iman kepada Allah. Boleh jatuh syirik. Jadi malaikat pula, kita percaya tentang malaikat, tapi tak bolehlah percaya sampai tahap kita kata malaikat ni dah umpama Tuhan. Tak boleh. Kita tahu sedar malaikat itu adalah makhluk. Yang ada kat kiri kanan kita ni ada malaikat. Yang ada dalam majlis ini, majlis ilmu ini, ada malaikat. Macam mana kita tak tahu? Allahu a'lam. Cuma diceritakan dalam kitab-kitab, diceritakan oleh para ulama, orang-orang alim, berdasarkan sumber-sumber yang sahih berkenaan dengan bagaimana sifat-sifatnya malaikat. Daripada cahaya, kalau Jibril mempunyai kepaknya, ada cerita dia, ada cerita. Tapi tak boleh nak gambar lah. Kamu pergi gambar ke kepak Jibril macam merpati, tak boleh. Bukan itu.
tak tercapai di akal. Tak tercapai di akal. Sedangkan cerita Isra' dan Mi'raj pun, sebab itu Allah datangkan, Allah takdirkan adanya peristiwa dan Isra' dan Mi'raj. Di situ Allah nak uji bahawa manusia ini akan diuji apabila dia terpaksa mengimani dan mengakui perkara yang tidak dia boleh lihat dan tak boleh dijamu. Dia tak boleh nak pegang. Manusia akan begitu. Maka beruntunglah mereka yang beriman apabila diceritakan berkenaan dengan perkara ghaibiyat ini, mereka beriman. Udah lebih sejam. Ini kalau dekat kelas, dah 5 minit cikgu dekat luar tunggu. Tapi dekat rumah, siapa pun tak tunggu. Adalah semut kat luar duduk tengah. Semut beratur. Apa benda lagu dia tu kan? Tak tahulah kan. Semut beratur tepi dinding tu. Adalah tu. Okey, baik. Seterusnya, mentaati perintah Allah. Itu tujuannya. Allah cerita sebagai taat perintah Allah. Bila kita taat, orang yang taat, maka dia takut akan melakukan dosa. Bila dia buat dosa, dia akan kembali minta ampun. Sebab apa? Sifatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akur, patuh. Taat ni ikutlah. Ikut. Okey. Baik. Seterusnya, mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Itulah cerita tentang syurga. Syurga itu sebagai dorongan kepada kita. Gambaran bidadari syurga itu sebagai dorongan kepada kita. Diceritakan di syurga nanti akan ada bidadari kepada kita. Itu adalah dorongan kepada kita. Sama juga kamu belajar. Kenapa kamu belajar? Kalau sungguh, bang pergi belajar. Okey. Abang pergi belajar bang. Kerana apa? Kerana martabat orang yang berilmu ini, orang yang belajar ilmu ini akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Ada dorongan. Bila dia tahu, diangkat oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan pandang dia lebih. Kita ni nak bagi Allah pandang kita. Nak bagi Allah pandang kita. Bukan maksudnya sekarang Allah tak pandang kita. Allah sentiasa melihat. Allah tidak pernah terkecuali daripada sedikit pun sifat maha melihat. Kamu sorok belakang monitor ni tangan kamu, Allah tahu apa kamu buat. Tak ada satu pun terlepas dari pandangan Allah. Sekarang ni pandangan ini dimaksudkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tergolong dalam golongan-golongan yang Allah kasih, Allah sayang. Tengok bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti mana Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Mereka ini golongan-golongan sahabat-sahabat insan manusia seperti kita yang dijanjikan syurga. Dijanjikan syurga, ahli-ahli Badar. Allahu Akbar. Mereka ini dijanjikan syurga. Confirm syurga. Itu pun Nabi yang memang penghulu segala Nabi. Nabi yang memang tentu masuk syurga pun beristighfar 70 kali sehari. Di riwayat. Ini kan kita 7 kali itu kira bagus tu. Kan? Sebab kita ni rasa-rasa mungkin tak ada salah. Nabi adalah orang yang maksum, terpelihara daripada dosa, pun minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjadi satu dorongan. Cerita tentang perkara-perkara ghaibiyat ini adalah dorongan yang perlu ada pada kita. Baik. Seterusnya, tujuannya ialah melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindarkan kemungkaran. Melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Nak ulas lagi ke? Tak payah. Maksudnya begitulah. Bila kita dah beriman, pada kita adalah Allah.
pada kita, hidup kita ini hanya Allah, maka kita akan menumpukan sepenuhnya kepada Allah. Agak-agak kita akan buat kemungkaran tu. Tidak. Sebab tu orang yang semayang, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada orang tanya, semayang pun buat dosa lagi. Semayang pun macam mana? Semayang yang khusyuk, semayang diterima Allah, semayang yang hatinya tenang. Bila dia dah tenang, dia dah khusyuk, diri dia tu dah masuk roh kedamaian. Maka bila dia dah buat benda baik, dia nak pergi buat jahat, dia rasa rugi. Ada kisah yang saya boleh kaitkan, tapi takut panjang lagi. Dah 11 minit cikgu kat luar tu tunggu jadi kita pergilah kepada kesimpulan, rumusan. Perkara yang pertama yang perlu kita tahu ialah maksud. Bila orang tanya sama'iyat tu apa? Sama'iyat tu, kamu pernah dengar? Dengar apa? Dengar pasal syurga neraka. Kamu dengar pasal apa? Pada ustaz-ustaz tu mengajar. Ustaz-ustaz tu dia ambil pada mana? Itu. Dia baca Al-Quran, hadis apa semua tu. Dia ambil pada Al-Quran dan hadis. Perkara-perkara yang kita tak boleh nak jamah, kita boleh pegang, kita boleh dengar. Ataupun perkara tu tak tercapai di akal kita. Tak tercapai di akal kita. Maka kita kena wajib percaya. Ini antara kemuncak manusia itu akan diuji keimanannya dan sudut kepercayaan ini. Okey, baik. Hukumnya wajib, maka kita akan buat baik dan tinggalkan kemungkaran, insya-Allah. Jom hari-hari menjadi yang lebih baik, insya-Allah. Kalau hari ini kita berumur 12 tahun, murid-murid Vietnam dah tak ada sekolah, tahu-tahu tahun depan buka masa pergi sekolah tingkatan 1. Tingkatan 1 darjah 6 sekejap je tahun ni. Itu adalah takdir yang harus kita redha, harus kita akur bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajarkan kita tentang sesuatu. Allah nak ajarkan kepada kita betapa ilmu itu sangat berharga. Betapa berdepan dengan guru itu sangat berharga. Maka insafilah. Saat kita berdepan dengan guru nanti, ada masa, ada peluang untuk kita menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Maksudnya tuntutlah ilmu sampai bila-bila. Ilal lahdi, ilal lahat. Sampailah ke sampai liang lahat. Mati. Ada kawan orang tua saya, bapak saya, kawan bapak saya, pencen. Tapi kecintaannya kepada ilmu, dia sambung PhD. Umur 60 lebih dah sambung PhD, buat doktor. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala meninggal Saridul Bah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya tergamar. Allahu Akbar, 60 lebih. Cintanya dia dengan ilmu, sayangnya dia dengan ilmu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat kedudukan orang yang beriman di kalangan kamu, walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang menuntut ilmu ni, orang-orang yang duduk dalam dunia ilmu ini dengan darajat-darajat tertentu. Boleh rujuk tafsir yang muktabar, tafsir yang lain untuk tafsiran ayat Quran yang lebih tepat. Baik. Allahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.